Rok tafkhim. Ingat tak minggu sudah kita dah masuk dah rok tafkhim ni. Tapi minggu sudah kita hanya ulang kaji 3 kaedah. Minggu ni tambah lagi 3 kaedah. Boleh? InsyaAllah mudah-mudahan. Dan Ustaz jangan ajar kami banyak-banyak. Nanti kami tak ingat. Ustaz ajar sikit-sikit sudah lah. Ya memang saya sikit-sikit ajar pada tuan-tuan ya. Pasal saya faham. Yang di hadapan saya kita ni, kita semua ni bukannya muda lagi. Ya Allah, semua dah 40, 50, 60, 70 ke atas kita ni. Termasuk saya yang cakap ni dekat 50 tahun dah umur saya perempuan. Allahu Akbar. Jadi sama-sama kita ambil iktibar. Tapi jangan jadikan halangan. Alasan untuk tidak belajar. Ustaz, saya dah tua, saya tak nak belajar. Tak boleh. Sebab apa? Selagi kita sihat, selagi mampu bercakap, mampu untuk berusaha, bergerak, maka kita dituntut untuk belajar Quran, insya-Allah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, mari kita mulakan kuliah kita sama-sama dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, ingat tak nota kita berkenaan dengan hukum roh ni? Ada tak nota ni semua? Pastikan semua pelajar ada nota ini, barulah boleh ulang kaji sama-sama. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz nak tanya ni, puan-puan suka ke ulang kaji? Kalau tak suka tak apa, kita terus je baca Quran. Tapi ingat, kalau tak ulang kaji, puan-puan ingat ke hukum-hukum kita yang lepas? Ustaz, terus terang kami cakap dengan Ustaz, ada yang ingat tapi banyak yang lupa. Ada yang ingat tapi banyak yang lupa. Pasal apa? Kita ni umur kita dah lanjut perempuan, tak sama macam dulu. Dulu kuat ingatan kita, sekarang tak berapa kuat. Jadi itu sebab saya bagi peluang pada tuan-tuan untuk ulang kaji seketika lah hukum tajwid yang kita dah belajar sebelum ini. Dan saya harap puan-puan, tuan-tuan sekalian ambil kesempatan ini untuk ulang kaji. Al-maklumlah Ustaz tak tahu, di rumah tak sempat nak ulang kaji dan tak ada masa nak ulang kaji Ustaz. Baru nak buka buku cucu panggil, baru nak buka buku suami isteri panggil dan sebagainya, anak panggil. Jadi tuan-tuan puan banyak urusan kita di rumah kan? Sibuk benar kita di rumah perempuan ya. Tapi tak mengapalah perempuan. Oleh kerana perempuan ada kelas ulang kaji dengan Ustaz, maka datanglah seminggu sekali. Setidak-tidaknya ada 1-2 hukum yang kita boleh imbau kembali apa yang kita dah belajar sebelum ini. Okey, teruskan kepada bab ini, iaitu bab yang ke-7. Ataupun kita sebut bab yang kedua lah sebenarnya dalam tajwid. Tahap yang kedua ini, di mana sebelum ini puan-puan dah settle dah ulang kaji dengan Ustaz dalam bab hukum. Sebelum ni hukum mat habis dah ceritanya perempuan. Lama juga kita ulang kaji kan? Kenapa lama ulang kaji Ustaz hukum mat? Pasal hukum mat tu banyak. Ada 14, betul? Jadi ambil masa lah sikit tapi akhirnya habis, tamat juga ulang kaji kita pada hukum mat. Jadi hari ini, minggu sudah sebenarnya Ustaz dah bawa tuan-tuan ulang kaji pada bab yang berikutnya, bab yang ke-7 ataupun bab yang kedua dalam tajwid tahap 2 ini, yang disebut ulama dengan namanya hukum ra. Sebut? Iya, puan-puan. Minggu sudah ada Ustaz bagi tahu pada tuan-tuan. Maka hari ini mesti boleh jawab soalan Ustaz. Apa dia hukum?
Kaedah, pandai. Apa dia ra? Ra tu apa? Huruf hijaiyah. Ya, macam mana rupanya? Dah sudah. Macam mana rupa huruf hijaiyah ra tu? Melengkung ke bawah. Jawablah melengkung ke bawah, Ustaz. Dan tak ada titik. Kalau ada titik nanti jadi huruf zai. Betul? Pastikan tidak ada titik. Itu dari segi rupa bentuknya. Dan minggu sudah ada tak Ustaz khabar? Bagaimana makhraj huruf ra? Ada tak Ustaz bagi tahu makhraj huruf ra? Ya, cuba khabar kat Ustaz, ulang siaran ni, ulang siaran namanya. 1, 2 mula bagi tahu Ustaz. Belakang hujung lidah dilengkungkan ke gusi, hadapan sebelah atas. Jawapan tu puan-puan kekal sampai bila-bila. Kalau 10 tahun lagi puan-puan belajar dengan mana-mana Ustaz, ditanya bagaimana makhraj huruf ra, maka itulah jawapannya. Sekali lagi diulang. Maksud Ustaz, bagaimana cara nak menyebut huruf ra? Maka jawapannya tadi bagaimana? Belakang hujung lidah dilengkungkan ke gusi, hadapan sebelah atas. Terima kasih kerana sudi menjawab dan ingat apa yang diajar. Kalau puan-puan tak ingat, tak faham apa yang diajar, puan-puan gamaknya Ustaz ngajar kursi meja lah perempuan. Allahu Akbar. Jadi kita ni Allah bagi akal, Allah bagi ingatan yang baik. Ustaz, walaupun umur saya dah 70, walaupun umur saya 60 lebih, tapi saya masih waras lagi Ustaz, masih mampu nak ingat lagi, saya tidak nyanyuk lagi Ustaz. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Puan-puan, inilah nikmat Allah yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Jadi bentuk ra dah tahu, makhraj huruf ra dah tahu. Baik, ingat tak minggu sudah Ustaz bagi tahu, huruf ra ni dia ada satu sifat yang tak ada pada huruf lain. Apa nama sifat itu? Takrir disebut. Apa dia takrir? Bergetar-getar ataupun berulang-ulang. Bergetar ataupun berulang-ulang. Apa yang bergetar? Tidaklah lidah semuanya perempuan. Belakang hujung lidah. Kalau semua lidah bergetar, perempuan naik. Perempuan bunyi dia. Bunyinya saya tak kerti nak bunyikan perempuan. Kata ulama hanya belakang hujung lidah sahaja yang digetarkan. Tapi ingat, getarannya hanya sekali aja. Siapa yang khabar? Ulama-ulama tajwid dalam kitab-kitab tajwid. Jadi puan-puan, cuba Ustaz nak dengar bagaimana praktikal sebutan huruf ra. Sebut ra. Au. Lagi ir, lagi ur. Puan-puan perasan tak? Belakang hujung lidah puan tu bergetar. Itu namanya sifat takrir yang ada pada huruf ra tadi. Dan segala apa yang Ustaz bincangkan ni semua Ustaz dah tulis di whiteboard pada minggu sudah. Siapa tak datang tengok rujuklah whiteboard kita ya. Okey tuan-tuan dan puan-puan, mukadimah tentang huruf ra tadi Ustaz dah bagi tahu dah, kita ulang balik tadi alhamdulillah. Dan kata ulama, kisahnya begini tentang ra ini. Huruf ra ni dia adalah antara huruf yang special dalam Quran. Puan-puan tahu tak? Huruf hijaiyah ada berapa? Ada 29. Ada 2 huruf yang special dalam Quran. Yang puan-puan dah belajar pun dengan Ustaz hukum tajwidnya. Puan-puan ingat tak? Yang pertama ra. Ra inilah dia boleh baca tebal, boleh baca nipis. Satu lagi huruf yang boleh baca tebal nipis adalah huruf lam ji. Huruf apa? Tapi huruf lam tu bukan pada perkataan biasa. Dia ada pada perkataan kalimah Allah. Ingat tak kita belajar dulu alif lam al jalalah tebal. Alif lam al jalalah nipis. Cuba dengar Ustaz baca ni puan-puan cam. Ustaz baca tebal ke nipis? Allahu Akbar. Alif lam jalalah tebal. Maknanya sebutan lam tu kan tebal. Tapi kalau Ustaz baca begini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tadi tebal ke nipis? Nipis. Kalau puan-puan dengar anak cucu baca Bismillahirrahmanirrahim, semua tebal belaka. Puan-puan tolong tegur supaya tak jadi tabiat pada dia. Allahu Akbar. Puan-puan nampak tak? 2 huruf ini spesial dalam Quran. Yang pertama ra yang kita sedang belajar ni, ulang kaji. Yang satu lagi puan huruf lam. 2 huruf ni spesial. Puan-puan tanyalah dengan mana-mana ustaz, huruf apa yang spesial dalam Quran? Jawabnya 2 huruf ini, ra dengan lam. Huruf lain tak ada spesial. Maksud ustaz tidak ada keistimewaan boleh baca tebal nipis, tak boleh. Huruf lain kata ulama kalau tebal tebal, kalau nipis nipis. Sekali lagi saya ulang, huruf lain selain pada ra dengan lam, kalau ulama kata dia sifatnya tebal, teballah dia sampai bila-bila. Tak boleh ubah-ubah. Tapi kalau huruf tu nipis, nipislah dia.
Berbeza dengan ra dan lam. Dia boleh baca tebal, boleh baca nipis. Itu sebab disebut dengan istilah tafkhim dan tarqiq. Sebut tafkhim tu apa? Tarqiq tu apa? Terima kasih. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan. Jadi berbalik kepada huruf ra. Huruf lam nanti kita akan ulang kaji pada masa akan datang dalam bab alif lam jalalah. Jadi sekarang ni saya nak tumpukan kepada ra, puan-puan ya. Hukum ra ni ada dua je kata ulama. Yang pertama disebut ra tafkhim. Sebut apa dia tafkhim? Tebal. Manakala satu lagi ra tarqiq. Apa dia? Nipis. Dan pada minggu sudah, rupa-rupanya Ustaz khabar kan, minggu sudah ingat tak? Ra tafkhim ni ada berapa kaedah untuk mengenalnya? Ada 6 kaedah. Tetapi minggu sudah Ustaz baru cerita 3. Betul? Hari ini saya nak sambung 3 lagi. Baik, saya tulis something dekat whiteboard. Mungkin boleh membantu tuan-tuan untuk membaca, untuk belajar hukum ra tebal dengan betul, dengan bacaan yang tepat insya-Allah. Okey. Jadi kalau kita ulang siaran sekejap ya sebelum kita sambung kaedah nombor 4, 5, 6, cuba kita baca dulu kaedah 1, 2, 3 ni. Berdasarkan nota ustaz ni, kita baca sama-sama. Untuk kaedah 1 ikut huruf ra berbaris 1 di atas, 2 di atas. Atau 1 di depan, 2 di depan. Contoh kalimahnya ayyutahhira. Tak boleh baca ayyutahhira. Tak boleh baca hira, apa kena ra. Ra tu lah tebal. Mana puan tahu tebal? Sebab dia baris 1 di atas. Tengok mata kita elok-elok, ra tu baris 1 di atas lah ustaz. Ya, alhamdulillah. Maka namanya ra tebal. Kaedah 1. Kan ada kaedah-kaedahnya perempuan ya. Okey. Sekali lagi diulang. Ayyutahhira. Ra itu tebal, kaedah 1. Nombor 2. Fahdharu. Ru tu ra tebal juga. Sebab apa? Dia baris 1 di depan. Maka kaedah 1. Ra tebal kaedah 1. Terus misran. Tak boleh baca misran, tak boleh ran, kena ron. Misran. Ra itu tebal kaedah 1 sebab baris 2 di atas. Bagus. Seterusnya yang terakhir, huwa khairun. Juga tebal kaedah 1 sebab ra itu baris 2 di depan. Puan-puan, ada pula pelajar tanya dengan ustaz dulu. Ustaz, baris 2 di atas dengan depan tu nak selari ke nak berselang? Ada pelajar tanya. Jawapannya tak kisah. Selari okey, berselang pun okey. Janji baris 2 di atas atau 2 di depan pada kalimah itu, pada ra tersebutlah. Alhamdulillah. Setakat kaedah 1 okey ke? Ada soalan? Tak ada ustaz nak tanya. Puan-puan tak tanya, biar ustaz tanya. Puan-puan tahu tak, rupa-rupanya ra tebal kaedah 1 ni banyak dalam Quran. Betul tak? Buktinya, ada harapan ustaz jawab. Buktinya dalam surah Fatihah. Dalam Fatihah kita ni ada berapa ra? Seminggu sudah ustaz sebut dah. Ada 8 ra. Ada berapa? Tetapi puan-puan kena ingat, bukan semua 8-8-nya tebal. 7 daripadanya tebal, hanya 1 dibaca nipis. Jadi kesimpulannya, rupa-rupanya ra tebal kaedah 1 ni banyak dalam surah Fatihah. Ada berapa? 7. Ada 7. Sebab 1 ni ra nipis yang kita belum ulang kaji lagi ya. Jadi 7 daripadanya tebal menggunakan kaedah 1. Jadi puan-puan, maka itu sebab kaedah 1 ra tebal ini cukup popular dalam Quran. Okey, seterusnya kita tengok kaedah nombor 2 pula. Ikut ustaz. Huruf ra bertanda mati. Sebelumnya berbaris 1 di atas atau 1 di depan. Okey, contoh tengok ni. Fil arhami. Bukankah ra itu mati? Sebelumnya baris 1 di atas. Maka layak dibaca dengan tebal. Ustaz, cuba ustaz baca nipis macam mana? Kalau baca nipis begini puan. Fil arhami. Arhami. Betul ke bacaan ustaz tu? Salah. Tu kalau masa tilawah pun tahu kena tolak markah.
Kena tolak markah perempuan ya. Ini ramai kita tak tahu sebab kita tak pernah masuk tilawah. Kalau masuk tilawah tahulah berapa markah kena tolak, kesalahan besar ke kesalahan kecil semua akan tahu bila masuk tilawah Quran. Okey, sambung. Al-qurba. Bukankah ra itu mati? Sebelumnya bari di mana? Depan je. Maka namanya ra tebal, kaedah dua ikut al-qurba. Contoh yang ketiga di bawah, qaryatin. Ra mati sebelumnya baris satu di atas. Contoh yang keempat, turja'un. Ra mati sebelumnya baris satu di depan. Jadi contoh ini juga ada dalam Quran, tapi tidak sebanyak mana contoh yang nombor satu tadi dah. Ya. Okey tuan-puan, setakat ni berapa kaedah dah? Dua. Kaedah yang ketiga sebut huruf ra mati sebelumnya hamzah wasal. Sebelumnya baris satu di bawah. Kaedah ni pun ada juga dalam Quran. Tapi Bapak jangan risau, jumlahnya tak banyak mana. Sekali-sekala je jumpa. Kadang-kadang tak jumpa langsung pun ada perempuan ya. Jadi tak apa. Apa pun contohnya gini tuan. Saya bacakan. Ini ru'tabatum. Tengok mulut saya. Ini ru'tabatum. Saya tak sengih. Saya tak lebarkan bibir. Saya tak baca. Ini ru'tabatum. Kalau ini ru'tabatum itu nipis. Dia kena masak muka. Ini ru'tabatum. Bukankah ra tu mati? Sebelumnya apa? Hamzah wasal. Dan sebelumnya baris mana? Iyalah ya jadi ra tebal. Kaedah tiga. Seterusnya perkataan amir tabu. Bawahnya tu ya sekali lagi amir tebal. Amir tabu. Sama juga kaedahnya ra mati sebelumnya hamzah wasal dan sebelumnya baris satu di bawah. Seterusnya limanir tadha. Sama juga ra mati sebelumnya hamzah wasal, sebelumnya baris satu di bawah. Last sekali irji'uni. Contoh yang keempat ni lain sikit. Tetapi tetap sama juga lebih kurang macam tadi, di mana ra tu mati sebelumnya ada hamzah wasal. Maka boleh juga digelarkan sebagai ra tebal, kaedah nombor ketiga. Kaedah ketiga. Cuba ulang sekali lagi bacaannya. Irji'uni. Sebut. Alhamdulillah. Sekali lagi saya tanya, untuk kaedah tiga tadi banyak ke dalam Quran? Tak banyak. Yang banyaknya mana? Kaedah nombor satu dan juga kaedah nombor dua. Tapi paling banyak nombor satu lah. Okey. Mari saya sambung cerita tentang ra ini. Kali ini saya sambung dengan kaedah keempat, lima dan enam. Okey. Tajuk besar kita adalah hukum ra. Bab yang ketujuh kan? Bab 7 hukum ra. Okey. Hukum ra. Okey. Dan kita sedia maklum bahawa sekarang ni kita sedang belajar ataupun ulang kaji ra tafkhim ataupun tebal. Ada berapa kaedah? Ada 6 kaedah. Dan kita baru ulang kaji 3. Kita sambung yang keempat ya, kaedah 4. Kaedah 4. Okey, bagaimana kaedahnya? Mari kita baca berdasarkan nota kita ni. Huruf ra mati sebelumnya berbaris satu di bawah dan selepasnya huruf isti'la. Faham tak anak panah yang Ustaz tunjuk dalam nota Ustaz ni? Panah sana, panah sini. Tapi panahnya satu hala aja. Makna satu arah saja. Sekali lagi diulang. Ra mati sebelumnya berbaris satu di bawah. Dan selepasnya huruf isti'la. Tu dia. Faham ke tidak ayat Ustaz tu? Baik. Tuan-tuan tengok ni. Carta di whiteboard ni. Ini ra tu mati. Maknanya tuan-tuan kena cari ra tu mati. Yang nampak mati. Sebelum dia tengok mesti ada baris bawah. Dan selepas ra mati ni huruf apa ni? Isti'la ni adalah huruf yang tebal. Dan huruf tebal dalam Quran sampai bila-bila berapa? Ada 7. Apakah hurufnya? Bolehlah tu. Alhamdulillah macam berterabur je bunyi huruf tersebut ya. Tak apalah tuan-tuan. Puan-puan sebutlah elok-elok sebut tiga-tiga. Tengok ni.
Kha, sad, dad. Ta, dha, ghin, qaf. Berapa huruf? 7. Okey, sekali lagi. Sebut 1, 2 mula. Kha, sad, dad, ta, dha, ghin, qaf. Puan-puan, sampai bila-bila inilah huruf isti'la. Huruf apa puan? Tak faham isti'la, sebut je lah huruf tebal. Habis cerita. Tak faham tebal, sebut je huruf meninggi. Habis cerita. Ustaz, macam mana kami nak tahu ni huruf tebal? Baik, ulama kata, tok guru saya pesan, cuba kamu bubuh baris. Kamu letak baris satu di atas setiap huruf ini. Cuba bayangkan. Kha di atas. Apalah pula. Kha di atas. Kha, perempuan jangan salah eja perempuan. Kan saya tukar kelas ni jadi kelas ikhra' nanti. Okey, baik, tak apa. Minta maaf, salah Ustaz. Kha di atas. Kha. Sebut. Kha di atas. Kha. Ada ke kita dengar orang baca kha di atas kha? Ada? Siapa baca kha salah. Kena baca kha. Puan-puan perasan tak sebutan kita meninggi? Ataupun tebal? Itulah buktinya. Cuba kita letak baris satu pada sad. Sad di atas sa. Tak ada orang baca sa. Orang baca sa, tuan-tuan. Tinggi tak? Tebal tak? Tebal. Dad di atas dha. Ta di atas dha di atas dha. Ghin di atas ra. Qaf di atas qa. Alhamdulillah. Cuba ulang dengan sebutan tadi. Tak payah je. Kha, sa, dha, ta, dha, ra, qa. Semua tebal belaka. Ustaz, huruf lain macam mana? Huruf lain maknanya huruf lain itu adalah huruf yang nipis, tak boleh dibaca dengan sebagaimana bacaan huruf isti'la tadi. Contohnya huruf nipis banyak. Alif di atas A. Mana ada orang baca O pun puan? Ba di atas tak ada tok imam baca ba. Ta di atas ta. Sa di atas sa. Jim di atas ja. Ha di atas ha. Maknanya itu adalah huruf yang nipis. Okey, puan-puan tahu tak? Huruf tebal ke huruf nipis yang banyak dalam Quran? Huruf nipis yang banyak. Huruf tebal tak banyak, ni je. 7 je. Ya? Dan puan-puan, cuba sekali lagi kita ulang kaedah ni. Ra mati sebelumnya berbaris satu di bawah. Dan selepasnya huruf isti'la. Pandai, alhamdulillah. Dan contohnya senang saja. Contohnya, kalau kita tengok dekat nota kita ni, perkataan ataupun saya bagi contoh lain lah. Ra mati sebelumnya huruf berbaris bawah dan selepasnya huruf isti'la, perkataan firqatin. Okey. Cuba kita baca kalimah ni. Tengok ya. Firqatin. Jangan senyum, jangan firqatin, salah. Firqatin. Puan-puan kena gariskan huruf apa? Ra mati sebelumnya baris bawah dan selepasnya huruf qaf, huruf isti'la. 3 huruf ni kena gariskan. Ulang suara. Firqatin. Pandai. Ataupun contoh yang berikutnya, perkataan qirqasin, ya. Tengok ya. Sama dalam nota kita. Qirqasin. Okey, cuba ikut. Qirqasin. Sama juga macam tadi je. Ra tu mati, sebelumnya baris bawah dan selepasnya huruf apa ni? Isti'la. Maka 3 huruf ni digariskan. Itulah panduannya nak menunjukkan ra itu tebal. Kaedah nombor 4. Okey, kaedah 4. Okey, teruskan. Dalam nota ustaz pun ada perkataan mirsada. Sebut. Tengok ya. Mirsada. Mirsada. Tengok. Puan-puan, sama juga. Ra mati sebelumnya baris bawah. Dan selepas ra mati, huruf apa ni, Ji? Huruf isti'la. Apakah huruf isti'la kat sini? Huruf sad. Maka namanya ra tebal pada ra tadi lah. One more. Mirsada. Dan yang terakhir perkataan irsada. Ikut. Irsada. Maka digariskan juga 3 huruf. Alhamdulillah. Ustaz, contoh ni banyak ke dalam Quran? Jawabnya tak banyak. Sekali-sekali aja jumpa. Itu pun kalau rajin baca Quran.
Kalau tak rajin baca Quran, maka tak jumpa-jumpa lah kita contohnya perempuan, ya. Jadi perempuan, tapi perempuan kena terima hakikat. Contoh begini, ra mati sebelumnya baris bawah, lepasnya huruf istilah ada dalam Quran. Maka kita sebagai pembaca Quran kena baca dengan tebal. Namanya ra tafkhim, kaedah nombor 4. Terima kasih. Alhamdulillah. Seterusnya, kaedah kelima. Tengok nota ustaz, kaedah kelima. Ikut huruf ra di akhir kalimah. Dan diwakafkan. Sebelumnya, huruf berbaris satu di atas atau di depan. Dibaca pendek atau tiada mat. Okey, maksudnya di sini, kaedah yang kelima, kalau puan-puan perhatikan ya, ra tu berada di mana tahu? Di akhir kalimah. Di akhir kalimah dan diwakafkan. Okey, macam mana kita nak tahu ra tu di akhir kalimah? Siapa boleh bagi tahu ustaz? Macam mana nak tahu ra tu di akhir kalimah? Jawab begini, selepas huruf ra tak ada huruf lain. Maka tu ra tu di akhir kalimah lah perempuan, ya. Tetapi puan-puan pastikan tahu, lepas kita tahu ra tu di akhir kalimah, pastikan diwakafkan. Kemudian sebelumnya huruf berbaris satu di atas atau satu di depan. Persoalannya, huruf kat sini huruf apa? Tak kisah ji. Janji baris atas atau depan. Okey, contoh yang paling senang tuan-tuan. Tapi sebelum tu, Ustaz nak bagi tahu ni. Perhatian. Mesti dibaca pendek ataupun tanpa mat. Ingat, mesti dibaca pendek ataupun tak ada mat. Contoh paling senang, tiap hari duk baca ni iaitu pada kalimah Allahu Akbar. Takbir. Macam mana takbir kita? Allahu Akbar. Tengok ni. Tuan-tuan, perasan tak kat sini ada ra? Ni ada ra kan? Ra tu berada di mana Ji? Di akhir kalimah. Mana kita tahu? Lepas ra tak ada huruf lain lagi dah. Alhamdulillah. Senang jawab gitu tuan-tuan. Ya. Okey. Kemudian kita kena wakafkan. Tuan-puan, setiap apa saja huruf dalam satu kalimah tu kalau nak wakaf, huruf itu mesti matikan. Maknanya tuan-tuan tak boleh baca Allahu Akbaru. Tak boleh. Tuan-tuan kena matikan ra. Jadi bacaannya begini. Allahu Akbar. Ra tu sudah jadi mati. Tak boleh baca Allahu Akbaru. Tak boleh tuan-tuan. Ya, kena matikan ra itu. Sebab kita wakafkan bacaan. Dan tuan-tuan tengok ni. Sebelum ra ni huruf baris di mana? Baris satu di atas. Maka layak dibaca dengan ra tebal kaedah 5. Dan puan-puan, kita baca panjang ke pendek? Baca pendek. Kalau dengar anak cucu baca Allahu Akbar panjang, maka tolong tegur supaya tidak jadi tabiat. Sebab, kenapa kena baca pendek? Sebab dekat sini tidak ada huruf mat ji. Tak ada huruf mat, betul? Maka kena baca pendek. Ulang. Allahu Akbar. Kena baca pendek pada akbar. Ya. Tapi dalam masa yang sama, kena ingat, ra yang dibaca adalah ra tebal. Kaedah 5. Sekali lagi diulang. Allahu Akbar. Bagus. Alhamdulillah. Contoh yang lain tak ada ke Ustaz? Ada. Contohnya perkataan kafara. Perkataan kafara. Ni. Andai katalah dekat sini ada wakaf. Biasanya kalau ada wakaf ni kita berhenti je. Maka bagaimana bacaannya? Kafara, wakafkan. Apalah kafara lagi? Kafar. Ikut kafar. Kena tebal je. Kena tebal puan. Pasal apa? Ra itu di akhir kalimah diwakafkan.
sebelumnya ada huruf berbaris satu di atas. Maka namanya ra tebal kaedah 5. Contoh yang lain pula, perkataan al-qamaru. 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 Kalau wakaf jadi apa? Al-qamaru. Kononnya dekat sini ada qaf lam ya. Andai katalah kita berhenti. Tuan, cuba ulang suara. Al-qamaru jadi al-qamaru. Sebut. Jangan senyum. Jangan al-qamar. Senyum Ustaz tak boleh. Dia kena masam muka. Al-qamaru. Sebut. Alhamdulillah. Apa buktinya bacaan tebal tadi? Bukankah ra itu di akhir kalimah diwakafkan, sebelumnya baris satu di mana? Baris satu, pula depan pula, baris satu di atas. Dan Ustaz kata tadi apa? Huruf yang baris satu di atas ni huruf tak kisah je. Tak kisahlah huruf apa, jadi baris satu di atas. Maka layak dibaca dengan tebal. Boleh digariskan perkataan ni? Boleh digariskan perkataan ini ya. Tebal itu. Ya, teballah bacaannya. Dan tetapi dalam masa yang sama, bacaannya mesti pendek ataupun tidak ada hukumat. Sekali lagi diulang. Allahu Akbar. Kafar. Al-Qamar. Contoh yang lain, tengok dalam nota Ustaz. Perkataan yang keempat tu, nukur. Nukurin jadi nukur. Al-Kufri jadi al-kufru. An-nudhuru jadi an-nudhuru. Sebut. Okey, tuan-puan, ada kalimah ni dalam Quran tahu. Selalu kita baca sebelum habis belajar. Perkataan wal asri. Tuan-tuan baca tempat nipis. Sabar. Ustaz tengah menulis ni, tengok ni. Selepas wal asri kan ada ni kan? Dan puan-puan kalau nak wakaf tak boleh baca wal asri, tak boleh, salah. Kalau wakaf, ra ni sudah jadi mati. Jadi tuan-tuan, perasan tak kaedah ni sama seperti mana kaedah yang Ustaz tunjuk di whiteboard. Di mana ra di akhir kalimah diwakafkan, sebelumnya ada huruf berbaris satu di atas. Tetapi tuan-tuan jangan ambil huruf sad. Sebab huruf sad tu mati. Dia tak pakai yang tu, dia pakai yang mana? Huruf ain. Jadi kat sini tuan-tuan kena gariskan ra dengan ain. Sebagai nak menunjukkan ra itu tebal. Jadi bacanya gini tuan. Wal asr. Wal asr. Tebal. Tak boleh. Wal asr. Wal asr. Salah tuan-tuan. Jangan ikut, salah. Yang tebal macam ni bacanya. Wal asr. Tebal. Ra itu tebal. Ya. Jadi tuan-tuan, rupa-rupanya selama ni dah berpuluh tahun dah baca surah wal asri Ustaz, saya tak perasan tebal ke nipis. Dan ada dulu pernah saya dengar orang baca wal asri, kenapa jadi gitu? Boleh baca wal asri kalau sambung dengan ayat kedua. Wal asri innal insana lafi khusr. Boleh. Tapi selalunya kita berhenti. Wal asr. Ra apa? Kaedah panjang ke pendek bacaannya? Kalau dengar anak cucu baca wal asr, puan tolong tegurlah perempuan ya. Pasal apa anak cucu kita sendiri, jangan salah baca tuan-tuan ya. Jadi inilah kaedahnya. Tapi kan kesimpulan yang Ustaz nak puan-puan bawa pada hari ini adalah kalimah Allahu Akbar. Tiap-tiap hari duk solat mesti dibaca dengan tebal. Sebab dia ra tebal, kaedah nombor 5. Okey, last sekali. Kaedah 6. Kaedah 6. Ra tebal. Bagaimana? Cuba baca nota Ustaz. Huruf ra di akhir kalimah dan diwakafkan, sebelumnya huruf mad, alif atau waw, maka nanti dibaca mad apa? Mad arid disukun. Okey, cuba ulang suara. Huruf ra di akhir kalimah dan diwakafkan, sebelumnya huruf apanya? Sebelumnya huruf mad. Huruf mad apa tuan? Alif atau waw. Huruf mad semua ada berapa Ji? Ada 3 kat sini. Ustaz tulis apa ni? Alif dengan waw je tahu.
Ustaz, ya kenapa Ustaz tak tulis? Ya nanti masuk dalam nipis. Minggu depan. Nanti kita bincangkan ya. Sekarang ni kita sedang bincangkan rok tebal. Jadi untuk rok tebal, huruf mat yang diguna pakai hanya alif dengan waw sahaja. Dia tak guna ya tuan-tuan ya. Dan bila sebut ada huruf mat, maka nanti bacaan dibaca dengan mat, dibaca dengan mat arid disukun. Arid disukun, yang mana harakatnya berapa? 24 atau 6 harakat. Ustaz dah ajar kan mat arid disukun. Okey tuan-tuan, bagaimana contoh yang ni? Banyak contoh dalam Quran. Kalau tuan-tuan rajin baca surah lazim ataupun surah-surah yang pendek. Tapi tak apalah, Ustaz ambil contoh dalam nota Ustaz ni, perkataan al-gharuru. Sabarlah dulu. Al-gharuru. Tengok ni. Al-gharuru. Okey. Kat ujung ni tiba-tiba ada tanda wakaf. Macam mana tuan-tuan nak wakafkan kalimah ni? Oleh kerana ra tu di akhir kalimah sebelumnya ada huruf waw, maka tuan-tuan kena baca tebal. Al-gharur. Pandai. Sekali lagi. Al-gharur. Tebal. Jangan senyum. Sebab apa? Ra di akhir kalimah sebelumnya ada huruf waw. Kemudian perkataan at-tura. 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 Macam mana nak wakafkan je? At-tura jadi at-tur. Maka dekat sini namanya ra tebal. Dan puan-puan perasan tak bacaan kita panjang ya? 2, 4, 6 harakat. Tengok, kenapa panjang? Sebab hukumnya mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Tengok saya baca. Al-gharuru bila wakaf. Al-gharur. Sebut. At-turu. At-tura bila wakaf. At-tur. Sebut. Begitu juga dengan kalimah berikutnya. Perkataan bi-ghururin. Bi-ghururin. Bila wakaf, bi-ghurur. Ataupun al-anhara. Tengok ni. Al-anharu. Al-anharu. Ni. Al-anhar. Bila wakaf? Bukankah ra itu tebal? Sebab mengambil kira sebelumnya ada alif. Kalau yang tadi sebelumnya ada waw je kan? Kat sini ada alif. Maka ulama kata kamu bacalah dengan tebal. Dan hukum mat yang dibaca apa? Mad arid disukun. Bolehlah baca 2, 4, 6. Tengok. Al-anhar. Sebut. Alhamdulillah. Ataupun contoh yang lain kat sini. An-naru. Bila wakaf. Wih pandai. Ustaz tak habis tulis lagi dah tahu baca. Alhamdulillah. Bagus tuan-tuan ya. Itu lagu ni yang kita belajar ramai-ramai ni seronok. Tuan-tuan sekali lagi dia ulang. An-naru. Bila wakaf. Kalau Ustaz nak baca 2 harakat boleh tak? Boleh sebab hukumnya ma'arid disukun. Boleh baca 2, 4 atau 6 harakat ikut kemampuan masing-masing. Jadi tuan-tuan, nampak tak beza antara 6 dengan 5? Nampak beza tak antara 6 dengan 5? Ke tak nampak semua? Nampak insya-Allah. Amin. Alhamdulillah. Kadang-kadang masing-masing punya pandangan tuan-tuan. Kadang-kadang dengan ustaz-ustaz pun tak nampak kat depan ni. Allahu Akbar. Ada tuan-tuan. Ada dulu pelajar saya mengadu, "Ustaz, saya tak nampak apa yang Ustaz ajar sebenarnya. Saya tak nampak." Allahu Akbar. Mungkin dia tak dapat hidayah agaknya. Jadi puan-puan, kalau kita dapat hidayah, dapat ilham, dapat hidayah daripada Allah, maka Allah akan bagi nampak segala-galanya. Mungkin juga berlaku tuan-tuan. Ada, dulu pernah saya ada anak murid komplain. Lepas habis kelas dia kata, "Ustaz, saya tak tahu apa yang Ustaz ajar sebenarnya. Saya tak nampak. Satu pun saya tak faham." Tak apa, saya kata sabar puan ya. Mungkin Allah belum bagi rezeki lagi pada kita. Jadi kita berdoa, "Ya Allah, mudahkanlah urusan pembelajaranku ya Allah. Berilah aku kepahaman yang terbaik ketika aku belajar ya Allah." Puan-puan kena doa masing-masing.
Jangan ustaz je berdoa, anak murid tak doa. Anak murid kena doa perempuan ya. Ustaz doa, anak murid kena doa sama-sama. InsyaAllah kita nampak apa yang dipelajari. Jadi tuan-puan, dengar molek-molek sebelum kita baca Quran ya. Beza antara kaedah 5 dengan 6 adalah hukum mat. Untuk kaedah 5 tak ada mat apa-apa, pendek aja baca. Tapi kalau 6 dia ada mat arid disukun sebab ada huruf mat padanya iaitu alif atau waw. Jadi tuan-tuan dengan ini selesailah perbincangan ulang kaji kita pada hukum ra tebal. Ra tebal tu ra apa? Ra tafkhim. Minggu depan ustaz bawa pula ra nipis ya, minggu depan ya. Tolong hadir pada minggu hadapan. Dan perempuan kelas kita tak berapa banyak lagi perempuan. Bulan ni dah bulan Disember, bulan depan Januari, lepas tu Februari, lepas tu kita cuti lah kita perempuan ya. InsyaAllah mudah-mudahan perempuan boleh hadir. Okey, silakan kita baca surah apa hari ni? At-Taubah ke? Jilid yang keempat ya. Dan sudah tentu hukum ra ni banyak dalam Quran kita. Surah At-Taubah ke? Ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna. Dan ustaz nak ingatkan ya, oleh kerana kelas kita ni ada rakaman, syukur alhamdulillah ya. Ustaz nak puan-puan gunakan kesempatan ini untuk dengar semula kuliah ustaz ataupun gini. Sekiranya dengar kuliah pun tak faham juga, rakaman pun tak faham juga, puan-puan boleh tanya dengan ustaz secara direct, personal call ataupun puan-puan WhatsApp personal dengan ustaz, ambil gambar mana ayat yang kita tak faham, minta ustaz tolong bacakan. Boleh juga. Tapi jangan pula ustaz, tolong bacakan satu surah Al-Baqarah ustaz. 280. Puan-puan bukan saya tak boleh baca, boleh. Tapi tengok masa saya lah perempuan. Kalau saya tengah bertugas jadi imam, tak sempatlah saya nak baca. Puan-puan biasanya soalan yang pendek-pendek boleh lah ya. Puan-puan ambil gambar macam minggu sudah, ada 2-3 orang pelajar yang ambil gambar tanya kat ustaz macam mana cara nak baca. Walaupun ustaz dah ajar dalam kelas, kita lupa puan-puan ya. Jadi boleh ambil gambar dan boleh personal WhatsApp dengan ustaz ya. Tak payah khabar dengan kawan lah. Antara puan-puan dengan ustaz sajalah yang tahu. InsyaAllah. Amin. Okey tadi kita tengok ayat 100 surah At-Taubah. Puan-puan, oleh kerana kita sudah berada pada ayat 100, sudah berada di pertengahan ataupun di tengah-tengah surah At-Taubah, maka ulama izinkan kita baca bismillah. No problem, boleh baca bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekejap ya, ajar Siti bateri habis. Okey, teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok sama-sama tahu di mana ada ra kita bincangkan. Ra tebal ke ra nipis ya. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار Nampak tak ra yang pertama pada minal muhajirina. Tapi oleh kerana ra tu bagi bawah, maka ni ra belum ulang kaji. Bila nak ulang kaji? Minggu depan ya. Tapi puan-puan, bukankah kalimah ini wal ansar sebut ra yang baru kita ulang kaji tadi. Puan-puan rasa kaedah 4 ke 5 ke 6? Kaedah 6 sebab ra itu berada di akhir kalimah, diwakafkan, sebelumnya ada alif. Maka bacaannya wal ansar. Sebut. Kalau dulu masa saya belajar, saya tulis tahu. Saya gariskan kat situ, lepas tu saya tulis ra tebal kaedah 6. Sebab apa? Kenapa Ustaz tulis? Sebab keluar dalam periksa. Jadi tuan-tuan, Ustaz kena hafal semua kaedah-kaedah ini. Jadi nak menghafalnya bukan mudah, puan-puan, ambil masa dan kita kena biasa-biasakan dengan kaedah begitu. Okey, sambung. Walladzina tabauhu bi ihsan.
Sambung. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Okey, puan-puan pastikan nota ustaz ni ada di depan meja masing-masing. Kalau perhatikan kat situ ada dua ra. Yang pertama radhiya, sebut. Yang kedua warabu. Dua-duanya ra tebal. Tapi kaedah berapa? Kaedah satu. Tak apalah. Ustaz, kalau saya jawab ra tebal aja okey ke ustaz? Okey, tak ada masalah. Tapi kalau puan-puan nak lebih lagi ilmu, lebih lagi jawapan adalah sebutkan kaedahnya berapa, ya. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. Cuba sebut al-anhar. Ini juga ra tebal yang baru kita ulang kaji tadi. Kaedah berapa? 6 sebab sebelumnya ada alif. Nampak tak? Kalau ra tu di akhir kalimah diwakafkan sebelumnya ada alif, maka layak disebut ra tebal kaedah 1. Kaedah 5, kaedah 6, minta maaf, kaedah 6. Sambung. Khalidina fiha abada. ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون. Tengok molek-molek. Ada ra dekat situ kan? Minal a'rabi. Maka ra-nya tebal. Kaedahnya 1. Puan-puan percayalah dalam Quran nanti banyaknya ra tebal tu kaedah 1. Puan-puan ya, sambung. Wa min ahlil Madinah maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum. Sama juga maradu adalah ra tebal kaedah 1. Nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Kalau puan perasan, ada dua ra tadi kan? Dua-duanya sama je. Ra tebal kaedah 1. Wa akharuna a'tarafu bidhunubihim. Ada berapa ra? Ada 2. Sama juga. Ra tebal kaedah 1. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ada satu ra sama juga tebal ya. وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. Innallaha ghafurur rahim. Ada berapa ra? Ada 2. Ghafurun dengan rahim. Dua-duanya sama ra tebal kaedah 1. Ya, sebab apa? Yang pertama tu baris 2 depan, yang kedua tu baris 1 di atas. Samalah perempuan ya, ra tebal kaedah 1.
Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa Ghostan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Hati-hati perkataan inna salataka. Jangan baca inna salawataka. Tak boleh. Pasal apa? Waw tu tak ada baris. Ustaz, yang alif tu bukan baris ke? Puan, belajarlah mukaddam, belajarlah iqra'. Dulu kita belajar masa kecil-kecil dulu, baris dia bentuk dia kena melintang macam ni. Dia bukannya menegak. Kalau menegak itu bukan baris. Itu namanya huruf mad alif. Huruf mad apa, puan? Huruf mad alif. Jadi, sat lagi, kita jadikan alif tu sebagai huruf mad dan untuk menjadikan dia dibaca, maka tuan-tuan pastikan la itu dibaca dua harakat. Dia namanya mad asli. Inna salataka sakanun lahum. Manalah tahu ada anak cucu baca inna salawataka sakanun lahum, maka salah. Ya, ambil perhatian. Wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi. Kebetulan tak ada pula huruf ra. Betul? Bila tak ada huruf ra, maka jangan dikaitkan dengan hukum ra tebal atau nipis pada bacaan. Wa ya'khudhus sadaqat. Wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Baru jumpa ra kat situ. Silakan. Ra tebal. Kaedah satu. Pandai. Puan-puan kena try lah jawab. Barulah kita menunjukkan kita ni faham. Kalau senyap je, biarlah ustaz soal, ustaz jawab. Ustaz soal, ustaz jawab. Jawabnya saya lah yang pandai perempuan. Perempuan nanti tak dapat ilmu. Jadi perempuan try jawab. Walaupun mungkin jawapan kita kadang-kadang mungkin salah. Tak apa. Belajar daripada kesilapan kita. Jadi perempuan, ra tadi tebal kaedah satu. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Perempuan, فَسَيَرَى. Ra tebal nipis. Tebal kaedah satu. Begitu juga dengan warasuluhu, ra tebal kaedah satu ji. Pandai. Sambung. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Baik, ada satu ra di atas, maka itu namanya tebal dan disebut dengan kaedah satu lah. Wasaturaddu tadilah ya mula-mula. Okey, sambung. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ. Berapakah ra daripada ayat tadi? Ada tiga. Yang pertama, وَآخَرُونَ.
tebal. Kaedah satu, bagus. Murjauna, tebal. Kaedah dua. Kaedah dua. Murjauna, ra tebal. Kaedah dua, bukan kaedah satu. Ustaz, kalau saya tak ingat kaedah, saya katakan ra tebal aja okey ke? Boleh, puan-puan. Halal. Tak apa, boleh baca gitu. Ataupun boleh terima jawapan. Tetapi kena ingat, kalau nak membezakan ra-nya, puan-puan kalau dapat faham kaedah, itu lagi bagus. Ya. Jadi satu lagi last. Li amrillah. Ini nipis. Belum ulang kaji lagi, minggu depan baru kita ulang kaji. Mana kita tahu nipis? Sebab sebelum ni Ustaz tak pernah sentuh pun baris bawah. Tapi sekarang ni kami nampak dia baris bawah kan? Maka automatik dia jadi nipis. Dia takkan tebal, perempuan. Ya? Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Yatubu alaihim. Wallahu alimun hakim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. Okey, bertenang. Puan-puan tengok ada berapa ra di situ? Ada 4. Pertama, dhira. Yang kedua, rawa. Dua-duanya sama. Ra tebal kaedah 1. Waquf rawa. Juga ra tebal kaedah 1. Dan satu lagi, watafri. Tebal nipis. Nipis sebab dia baris bawah. Pandai. Ada 4 huruf ra kat situ. Okey, sambung. Dengar molek-molek. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. Cuba ulang perkataan ni. وإرصادا. Bukankah kalimah yang sama Ustaz tulis kat whiteboard? Puan-puan tengok di whiteboard, kaedah nombor 4. Ra tebal kaedah 4. Ada tak perkataan irsada? Betul? Samalah tu. Cuma dalam ayat ni Ustaz ditambah dengan waw. Tapi samalah kaedahnya. Ra tu mati, sebelumnya baris bawah. Dan selepasnya huruf apa? Isti'la, iaitu huruf sad. Maka baca kaedah 4. Nampak? Sekali-sekala kita jumpa kaedah 4. Tapi baru 1. Yang banyaknya kaedah nombor 1 tadi banyak dalam Quran. Ya. Okey, kemudian puan-puan nampak tak? Liman haraballah. Ra tebal juga. Wa rasulahu tebal juga. Kaedah nombor 1. Ulang balik ayat tadi. Wa irsadan liman haraballah wa rasulahu min qabl. الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Bukankah ayat di atas tadi ada ra? In aradna. Nampak? Maka itu juga tebal kaedah 1. Sambung sebelah. La taqum fihi abada. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق
Hati-hati jangan tergeliat lidah. One more, sekali lagi dengar. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqa. Hati-hati. Ahaqqa. Gosal balik. Min awwali yawmin ahaqqa an taquma fih. Taquma fih. Ada ra ke dalam ayat tadi? Tak ada, kebetulan tak ada. Sambung. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dalam ayat yang kita baca tadi, kebetulan ada dua ra berbaris di bawah. Maka namanya ada dua ra berbaris di bawah, Ustaz kata. Ada dua ra berbaris di bawah, maka dia adalah ra nipis. Kecuali ada satu ra berbaris di depan. Nampak tak perkataan? Ayyatatahharu. Itu tebal. Yang lain tu, fihi rijalun, nipis. Ayat yang terakhir, yuhibbul mutahhirin, nipis. Jadi tuan-puan, senang tak nak cam tebal nipis ni? Basicnya senang, tetapi kena ingat untuk yang tebal ada 6 kaedah. Untuk yang nipis belum ulang kaji lagi ada berapa? Pula satu pula, ada 4 ji. Minggu depan coming soon, minggu depan baru kita ulang kaji ya. Jadi puan-puan, bukan saja-saja ustaz suka nak bagi kaedah tu, tetapi ulama-ulama yang turunkan kepada tok guru saya ajar saya dan saya ajar tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuan-tuan dan puan terimalah seadanya, mana yang kita mudah faham kita terima. Tapi jangan lupa, kebanyakan dalam Quran itu ra tebalnya kaedah 1 dan juga kebanyakan ra nipisnya juga kaedah 1. Kebanyakan ya dalam Quran. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan. Taqwa minallahi wa ridwan. Nampak tak ra baris bawah tadi? Maka namanya ra nipis, kaedah 1 yang puan-puan belum ulang kaji. Sambung. Khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Okey, saya nak puan-puan tengok kalimah khairun. Khairun. Ra tu baris 2 di depan. Silakan jawab. Ra tebal. Kaedah 1. Tetapi yang hujung sekali tadi. Hujung sekali. Saya nak ambil hujung sekali. Perkataan har. Tebal nipis je. Har. Tebal nipis. Tebal lah. Sebab apa diwakafkan? Tebal kaedah berapa? Tu kaedah nombor 6 baru tadi Ustaz tunjuk aja. Mudah-mudahan puan-puan tak lupa. Kita ni puan-puan kadang-kadang tak sampai seminit dah lupa. Siapa punya kerja lupakan kita ni? Jawabnya iblis dan syaitan. Mereka suka melupakan kita. Kalau boleh jangan ingat langsung apa yang Ustaz ajar pada hari ini. Tapi kan puan-puan, kita ada Allah. Kita ada Allah. Minta tolong pada Allah. Ya Allah, janganlah kau lupakan apa yang aku belajar ya Allah. Dan puan-puan kalau lupa kita ucap apa? La haula wala quwata illa billah. Jangan pula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan inna lillah. La haula wala quwata illa billah. Maksudnya, tiada kekuatan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sambung sikit lagi. Fanhara bihi fi nari jahannam. Kalau puan-puan nampak roh tu baris bawah, confirm dia nipis. Confirm dia nipis, tetapi kalau dia baris atas, tebal. Wallahu la yahdil qawma zalimin.
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم Okey, kalau puan-puan jawab begini saja pun boleh. Ustaz, ada ra tadi kan, innallah hashtara. Tebal nipis. Tebal bagus. Cukup memadai kalau puan-puan tahu macam tu pun dah kira okey untuk yang basic-basicnya. Tapi kalau puan-puan sambung peringkat diploma ke degree, nanti puan-puan kena jawab begini. Ra tebal kaedah satu. Kena jawab ra tebal kaedah satu. Wa amwalahum bi anna lahumul jannah. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. Okey, saya nak ambil perkataan ini. Wal Quran sebut. Cluenya ataupun kaedahnya, ra tu mati. Sebelumnya baris satu di depan. Silakan. Ra tebal. Kaedah dua. Yang boleh jawab. Yang tak boleh jawab tak apa. Tunggu dengar jawapan kawan. InsyaAllah. Namanya ra tebal kaedah dua. Bukan kaedah satu tau. Pasal apa ra itu mati. Kalau kaedah satu je, ra tu berbaris saja. Berbaris satu di atas, dua di atas, satu depan, dua di depan. Tapi kalau kaedah kedua, ra itu mesti mati. Jadi, jawapannya ra tebal kaedah dua pada perkataan wal Quran. Wa man awfa bi'ahdihi minallah. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون. Tahu tak mat apa yang kita baca pada at-taibuna dengan as-saihuna tadi? Dua-dua tu namanya mat wajib mutasil. Mat apa puan? Mat wajib. Maka kenalah baca 45. Tapi 5 itu lebih aula. Lebih afdal dibaca pada at-taibuna dengan as-saihun yang kita wakafkan tadi. Ya? Okey, ghostan balik. الحامدون السائحون الراكعون الساجدون.
Apa nampak ra tak satu dekat ar-raki'una? Makanya tebal kaedah nombor 1. Sambung sebelah. Al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar. Banyak huruf ra, tapi saya nak ambil perkataan ni je. Cuba ulang. 'Anil munkar. Berdasar pendengaran perempuan tadi, tengok ustaz buat, perempuan dengar ustaz buat tadi kan, ra apa yang dibaca di hujung tadi? Ra tebal betul, tapi baru dapat setengah markah. Kaedah berapa? Kaedah berapa? Jawabnya kaedah 5. Macam kita sebut Allahu Akbar tadilah. Tapi kena ingat, untuk kaedah 5 tidak boleh dibaca panjang. Jangan pula pandai-pandai. Anil munkar. Ada pelajar baca gitu, ada perempuan. Telajak baca namanya perempuan. Ya, jadi kita yang dengar, pelik benar bacaan dipanjangkan pula. Kenapa dia baca panjang sedangkan di situ tidak ada hukum mat. Maka sekali lagi diulang. Anil munkar. Ra-nya tebal. Ra-nya tebal kaedah 5, tetapi tidak dibaca dengan panjang, baca dengan pendek tanpa hukum mat. Gostan balik. Wannahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah. Puan, dengar molek-molek. Bukankah kali kedua kita baca tadi, sekarang perempuan sudah mewasalkan kalimah tadi dengan bacaan begini. Anil munkari. Sebut. Kata ulama, ra tadi sudah bertukar sifat. Sudah bertukar sifat je. Kalau tadi diwakafkan tebal, kaedah 5. Tapi bila wasal, nipis kaedah 1. Nanti minggu depan kita akan dengar kuliah berkenaan dengan ra nipis. Ya. Faham tak? Itulah istimewanya huruf ra. Kejap boleh tebal, kejap boleh nipis. Bergantung kepada cara bacaan kita je ya. Alhamdulillah. Sambung. Wa basyiril mu'minin. Ini sudah tentu ra nipis. Kaedah 1 minggu depan. Maka lin النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم Okey, cuba ulang perkataan ini. Qurba. Tebal ke nipis dengarnya tadi? Tebal. Kalau Ustaz tanya kaedah berapa? Kaedah 2. Kalau boleh jawab-jawab. Tak boleh tak apa. Ustaz saya jawab rok tebal aja Ustaz. Okey, halal. Tapi kalau dalam periksa dapat setengah markah je. Sebab perempuan tak sebut kaedahnya. Ya? Okey, sambung. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا Ada 2 ra yang kita baca tadi, kedua-duanya milik ra tebal, kaedah 1.
إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ulang perkataan tabarra'a min. Ra itu tetap tebal, cuma min tu hati-hati, puan-puan kena bunyikan ha dhamir di hujung. Ada ha simpul ya? Puan-puan bunyi ha simpul kat mana? Bawah kerongkong, hampir ke rongga dada. Tak apa, biar Ustaz jawab sebab puan-puan tengah lambat memikirkan jawapan tadi ya. Dan puan-puan tahu tak, ha dhamir ni, ha simpul tu dalam Quran ada berapa bentuk? Ada 4 bentuk. Bentuk yang pertama bersimpul lah, bulat macam tu. Bentuk yang kedua bersimpul atas ke bawah. Bentuk yang ketiga kepala zirafah. Bentuk yang keempat bulat macam tu. Ya, alhamdulillah. Jadi ini kepala zirafah ni hadamir ni. Jadi, cuba kita ulang perkataan tadi. Tabarra'a min. Min. Ada bunyi hadamir di sini, tetapi hadamir yang dibunyikan tadi adalah hadamir yang mati. Sebab apa kita wakafkan kalimah tadi ya? Inna Ibrahim la'awwahun halim. Hun halim. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum. حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض Perkataan wal ard ini selalu kita jumpa dalam Quran kan? Puan-puan perasan tak dekat situ ada ra mati? Sebelumnya baris satu di atas. Maka sah dia milik ra tebal. Kaedah berapa? Kaedah 2, bukan kaedah 1 puan ya. Itu kaedah 2. Alhamdulillah. Yuhyi wa yumit. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Cuba tengok kalimah ini, nasir, perempuan, nampak tak huruf ra? Di ujung kalimah diwakafkan, tapi sebelumnya huruf mat iya. Maka ini adalah statement untuk minggu depan. Sebab kalau diguna alif dengan waw, dia akan jadi ra tebal kaedah 6. Tapi yang ni tak ada waw, tak ada alif, yang ada ya, nampak? Maka kata ulama, ra itu kamu kena baca nipis. Sebab huruf ya bersifat nipis. Jadi puan-puan bacanya begini. Wala nasir. Tapi hati-hati. Jangan pula sad itu nipis pula. Wala nasir. Salah puan-puan. Sad itu tebal. Yang nipisnya ra. One more. Wala nasir. Puan-puan kena pandai tukar channel. Channel tebal kepada nipis puan-puan. Kat mana tebal? Sad. Kat mana nipis? Ra. Jadi puan-puan
berhati-hati ya. Inilah puan-puan kena buat praktikal depan ustaz. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Kalimah wal ansar adalah berlawanan dengan kalimah yang tadi, wala nasir. Kalau tadi nipis, yang ni tebal. Sebab sebelumnya ada alif. Nampak? Puan-puan kena selalu diingatkan begitu. Dulu pun saya tak ingat puan-puan. Masa yang pertama belajar memang tak ingat apa yang ustaz ni ngajar ni. Tak ingat satu puan-puan. Tapi bila ustaz saya, guru saya, dia soal jawab banyak dengan saya, lama-lama saya jadi ingat. Oh gitu cara maknanya. Ra diwakafkan kalau sebelumnya ya, maka dia nipis. Kalau sebelumnya alif atau waw, tebal pada ra tersebut. Alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrah. Usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim. Sudah tentu dua-dua ra itu adalah tebal kaedah satu ya, raufur rahim, ra tebal kaedah satu. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu. Berhenti. Hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Bukankah kalimah alaihimul ardu ada ra? Ini juga ra tebal tapi kaedahnya dua. Kaedahnya nombor dua sebab apa puan? Ra tu mati sebelumnya baris di atas. Maka namanya ra tebal kaedah dua. Wa dhaqat. Sekali lagi ya. Wa dhaqat alaihim anfusuhum. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا Innallaha huwa at-tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Saya yakin minggu depan kita akan khatam bacaan surah At-Taubah. Minggu depan ya. InsyaAllah. Dan boleh kita masuk surah yang baru pula ya. Sebab tinggal 1, 2, 3 helai lagi ni. 2 helai lagi muka surat. Sebelum kita masuk kepada surah Yunus pada minggu depan juga insyaAllah. Teruskan perjuangan kita belajar Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat daripada ayat Quran yang kita baca, yang kita pelajari tadi. InsyaAllah. Amin. Jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama. Diakhiri kuliah dengan tasbih al-farah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.